Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Uh, Sebelum kita masuk belajar bahasa Arab ni, ana lupa nak ceritakan tentang apa penting ni untuk belajar bahasa Arab ni. Kenapa kita kena belajar? Bukan sebab exam je. Sebab utama adalah untuk kita memahami pembacaan Al-Quran. Kita sebagai pelajar yang menghafal Al-Quran, maka tak dapat tidak kita perlu untuk memahami apa maksud yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Dan Al-Quran itu pada asalnya berbahasa Arab, maka tak dapat tidak kita kena belajar bahasa Arab untuk kita faham. Kenapa kita tak boleh baca terjemahan saja? Apabila kita membaca Quran, bukan sekadar membaca terjemahan. Kerana saya ambil contoh perkataan yang biasa dengar, iaitu perkataan mengucap kalimah syahadah. La ilaha illallah. La ilaha illa Allah. Ini perkataan yang simple lah. Kalau kita belajar ataupun kalau kita kalau kita biasa kalau tengok terjemah, maksud dia apa? Tiada Tuhan selain Allah. Itu terjemahan mudah bila kita tengok terjemahan. Bila kita kata la ilaha illallah, ini terus melihat kepada terjemahan, maka dia nampak agak kita tak terasa perkataan itu sendiri. Kalau kita baca begini je, kenapa, apa yang menyebabkan masyarakat orang-orang kafir, masyarakat kafir Quraisy pada zaman Nabi dulu begitu benci untuk menyebut perkataan ini? Kenapa begitu susahnya orang Arab dulu nak sebut perkataan ini? Padahal dia pesannya satu perkataan mudah, iaitu tiada Tuhan selain Allah. Kalau kita just baca macam tu je, dia agak memang kita pun fikir simple. Tapi apabila kita menilai perkataan Arab tu sendiri dari sudut konsep bahasa Arab tu sendiri, maka maka dia pasti ataupun dia sangat mendalam lah maksudnya. Kerana apa? Kerana perkataan syahadah ini, dia bermula dengan apa? La menandakan apa? Tiada, tidak ada. Dalam konsep bahasa Arab, apabila sesuatu bermulakan dengan la itu, yang menafikan sesuatu, maksudnya penafian itu menandakan langsung tidak ada. La ilaha ini menandakan tiada Tuhan, langsung tidak ada, menafikan secara total Tuhan itu tiada. Kemudian ditambah dengan illa, kecuali illa Allah. Maka bila disebut begini, secara automatik manusia ni bila baca la ilaha illallah, maka dia menafikan keseluruhan. Walaupun nafsu dia sendiri, apa yang keinginan dia sendiri, dia menafikan semua itu adalah Tuhan bagi dia. Maksudnya dia tak boleh taat, tak boleh ikut, tak boleh follow lah apa yang sama ada Tuhan lain ataupun nafsu dia sendiri, dia tak boleh ikut. Apa yang dia nak, dia tak boleh follow, kecuali Allah. Iaitu apabila benda yang Allah yang bertetapan dengan kehendak Allah ataupun bertepatan dengan arahan Allah, ataupun apa sahaja perbuatan dia yang mengikut berturutan dengan perintah Allah, maka secara automatik baru dia boleh buat, ataupun baru dia menetapkan benda tersebut. Maksud betapa besarnya perkataan ini
di sisi orang Arab. Begitulah maksud bukan calang-calang. Maksud bila kita sebut la ilaha illallah, manusia dia tak boleh nak sembah dah berhala, tak boleh nak buat maksiat automatik. Sebab maksiat itu benda yang bercanggah daripada kehendak Allah. Dengan hanya perkataan la ilaha illallah. Tak boleh nak apa lagi? Mencari rezeki yang bukan daripada mencari rezeki yang bercanggah dengan syariat Allah. Maka semua itu tak boleh dengan hanya perkataan la ilaha illallah. Maka dengan sebab itu, apabila orang itu mengakui dengan syahadah ini, automatik sebenarnya dia bila dia mengucap tu, benda perkataan itu sangat besar. Sebab itu orang Arab dulu, mereka ni orang yang paling faham dengan bahasa Arab ni. Maka apabila mereka mendengar syahadah ni, automatik mereka menolaknya dan tak nak mengucap pun. Sebab orang tahu apabila dia mengucap je benda ni, perkataan syahadah ni, ucapan ni la ilaha illallah, maka segala ekonomi yang diorang buat pada ketika itu, ataupun ritual amalan-amalan diorang menyembah berhala, ataupun ekonomi menjual patung batu berhala, menjual apa semua tu akan terbantut. Dan juga segala kekuasaan mereka akan hilang, kerana bagi kita segala kekuasaan hanya milik Allah. Maka kekuasaan mereka, maka mereka mengakui kekuatan mereka itu tidak ada, kosong. Macam mana kita nak faham maksud begini, satu perkataan la ilaha illallah dengan sangat besar, dengan cara kita memahami bahasa Arab itu sendiri. Maka minggu lepas kita dah belajar isim. Isim itu adalah kata nama, dan fi'il itu adalah kata kerja. Kemudian huruf, kata kerja ini yang berkaitan dengan kalau fi'il dia berkaitan dengan masa sekarang, masa akan datang, dan juga masa lepas. Kemudian kita sebelum tu dah cerita tentang tanda-tanda isim. Apa itu tanda-tanda isim? Adalah bertanwin. Contohnya al-baitu kabirun. Kabirun itu bertanwin, maka dia adalah isim. Kemudian adanya alif lam. Isim dia boleh masuk alif lam. Contohnya al-baitu. Al-baitu itu dia adalah isim kerana dia menerima alif lam. Maka al-baitu kabirun ini kedua-duanya adalah isim. Dan seterusnya dia menerima huruf jar. Contoh al-qalamu 'alal maktab. Al-qalamu 'alal maktabi. Pen itu di atas meja. Maka al-maktab ini adalah isim kerana sebelumnya adanya huruf jar. Dan ini contoh lain lah. Raja'tu minal masjid. Masjid ini adalah isim kerana dia menerima huruf jar min. Soalnya zahabtu ilal ma'had. Aku telah pergi ke ma'had. Dan al-ma'had ini dia adalah isim kerana adanya perkataan huruf ila, huruf jar di sini. Akhbirni anil Islam. Beritahulah aku tentang Islam. Maka al-Islam ini adalah isim. Cara mudah kita nak, kerana dia ada alif lam, dan juga dia menerima huruf jar. Dan juga tanda lain juga, antara kita kata dia berbaris bawah. Macam sebelum ni, berbaris bawah. Dia boleh berbaris bawah. Kat sini baris dia bawah juga. Akhbirni anil Islami. Berbaris bawah. Al-qalamu fid darji. Itu pen itu di dalam laci. Maka
ad-darji ini adalah isim kerana dia menerima huruf jar. Contoh ana muslim, ini juga dan ada tanda lain juga kerana dia adalah mengikut apa penakrifan. Maksud itu isim itu sini adalah kata nama. Walaupun dia tidak ada alif lam, ana, contoh ana, dia adalah dhamir saya. Kata dhamir saya. Maka dia tidak ada alif lam. Dia tidak dia tidak ada tanwin. Dan dia tidak juga boleh berbaris bawah ana ini. Tetapi dia adalah isim kerana apa? Kerana dia bertepatan dengan maksud isim itu sendiri, iaitu dia adalah kata nama. Saya itu adalah kata nama. Kata nama kata ganti diri nama yang keberapa kalau bahasa Melayu? Saya. Kata ganti nama yang pertama, saya. Maka dia adalah kata nama. Muslim, ini adalah muslimun. Dia bertanwin. Kalau tak ada baris kat sini, tapi bacaan dia muslimun. Maka dia bertanwin, maka jelas dia adalah isim. Dan maksud dia sendiri mengkumi seorang muslim. Itu seorang kata nama sendiri. Ini kita terus. Kemudian fi'il. Fi'il adalah kata kerja. Yang mana fi'il ini terbahagi kepada 3. Iaitu fi'il madhi, iaitu fi'il yang dah lepas. Kata kerja ataupun kata kerja yang dah lepas. Contohnya nama at-tiflu. Nama adalah fi'il. Dia kerana dia bermaksud telah tidur. Dia kata kerja. Apabila kata kerja ini adalah apa saja perkataan yang berkaitan dengan masa. Apabila nama telah tidur, dia telah, maksud benda itu telah berlaku, maka dia adalah fi'il, itu nama. Raja'a amar. Raja'a amar. Raja'a itu adalah maksudnya telah pulang. Amar telah pulang. Telah pulang itu adalah fi'il. Amar itu adalah isim. Kerana apa? Ammarun. Dia bertanwin. Dan juga ada seminggu lepas juga dia beritahu dia menerima ta'nis as-sakinah, itu ta untuk perempuan. Contoh nama at-tiflu itu boleh jadi namat at-tiflah. Namat at-tiflah. Dan juga maksudnya dia adalah fi'il. Kerana dia menerima ta. Kat sini contohnya namat bintun. Bintun itu isim, namat itu adalah fi'il. Kemudian fi'il mudhari', dia adalah kata kerja yang menunjukkan pada masa sekarang. Dan dia permulaan perkataannya adalah dia boleh menerima alif, nun, ya, ta yang menandakan berbeza maksud. Kalau alif dia bermaksud saya. Contohnya urji'u ataupun arji'u. Kalau arji'u, saya pulang. Saya sedang pulang. Kalau urji'u, saya memulangkan. Beza sikit maksud dia. Bila beza baris, beza maksud. Tapi dia kedua-duanya adalah fi'il kerana dia menunjukkan masa sekarang. Apa nama itu maksudnya arji'u. Ataupun contoh lain juga, ini contoh berdasarkan alif. Kalau contoh berdasarkan nun, kalau nun ini menandakan kami, bermaksud kami. Nata'allamu al-lughatal arabiyyah. Kami sedang belajar bahasa Arab. Itu perkataan nun, tanda kami. Di sini tandanya dia adalah fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari' ini dia boleh berubah baris di hujung perkataannya. Di hujung perkataan, contoh arji'u, dia boleh berubah baris dengan an arji'a, ataupun lam arji', atau baris mati.
Kalau fi'il madhi dia kekal, macam mana keadaan pun dia nama, raja'a, macam itulah sebutan dia, takkan berubah. Nama, raja'a ataupun namat ataupun kalau apa ramai namu, dia namu, dia takkan berubah. Contoh pula yang berawal dengan ya. Ya ni memberi maksud dia. Ya, maka ya, contoh di sini yaghtasilu Hashim. Hashim sedang mandi. Yaghtasilu Hashim. Dia, iaitu Hashim sedang mandi. Yaghtasilu ini adalah fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Kerana depannya huruf ya. Contoh, kemudian yang contoh dengan huruf ta pula. Ta adalah tajlisu Maryam. Tajlisu Maryam. Ta menandakan kat sini bermaksud dia, perempuan. Kerana perempuan maka dia terus ta. Dia bermaksud ta. Atau boleh jadi juga tajlisu apa? Tajlis bermaksud kamu, lelaki. Itu juga ta juga. Tajlis. Kamu sedang duduk. Kamu sedang duduk. Tajlis. Anta tajlis. Anta tajlis. Kamu sedang duduk. Itu menandakan fi'il mudhari'. Seterusnya ni fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Kemudian seterusnya fi'il amar. Fi'lun fi'il amar dia adalah kata perintah. Bila kata perintah, maksud dia benda itu belum berlaku. Dia memerintahkan seorang itu buat, maka benda itu belum buat lagi. Maksud dia belum berlaku. Apa dia? Contoh ijlis, duduklah kamu. Kamu duduk, ijlis. Maka dia adalah perintah, duduk. Ataupun irji', iaitu pulang, pulanglah kamu. Ataupun contoh lain, udkhul, masuklah kamu. Itu dari sudut fi'il amar, dari sudut perintah. Bagaimana pula kata fi'il yang menunjukkan masa akan datang? Fi'il masa akan datang dia masuk sama dengan fi'il mudhari', tetapi dia di depan ditambah dengan huruf sin. Minggu lepas dia cerita tambah contoh arji', sa'arji', saya akan pulang, bermaksud akan datang. Ataupun nata'allamu al-lughatal arabiyyah, sanata'allamu al-lughatal arabiyyah, iaitu sanata'allamu itu bermaksud saya akan mempelajari bahasa Arab. Ataupun sayaghtasilu Hashim, maksud Hashim dia akan mandi. Tambah sin saja dia berubah jadi akan bermaksud akan datang. Itu fi'il. Kemudian kita masuk huruf. Huruf dia adalah dia banyak maksud. Dia ada banyak huruf. Ada huruf jar, ada huruf qasam, ada huruf lain-lain lah. Kalau kat sini biasa kalau permulaan dia akan cerita tentang huruf jar. Iaitu huruf lah. Apa saja perkataan huruf. Biasanya perkataan huruf ni dia perkataan pendek-pendek. Kadang dia satu huruf, kadang dua huruf saja. Untuk satu huruf ba, huruf lam, maka dia huruf. Ataupun min kat sini, min dia huruf, dua perkataan saja. Dua huruf, dua perkataan dua huruf saja. Kemudian terus itu simple. Kemudian kita biasa apabila masuk nahu, kita akan belajar tentang bagaimana berlakunya ataupun baris, perubahan baris di satu perkataan itu. Dan kat sini kita akan cerita tentang baris hadapan. Bagaimana, kenapa dia dibariskan di baris hadapan? Yang pertama dia adalah fa'il. Dia adalah pembuat, dia adalah pelaku, orang yang membuat. Maka dia mesti berbaris hadapan. Apa sahaja kata nama, isim yang menunjukkan dia yang membuat, maka dia adalah baris hadapan. Contoh di sini apa? Jalasa Muhammadun.
Muhammadun ini berbaris hadapan. Kerana apa? Kerana dia si pembuat, dia yang duduk, dia yang melakukan perbuatan tersebut. Jalasa fi'il. Dan siapa yang melakukan fi'il ini, melakukan perbuatan ini? Dia adalah Muhammad. Maka Muhammad itu mesti berbaris hadapan. Contoh, qama qama apa ni? Contoh, qama Zaidun. Qama Zaidun. Maka Zaid ini berbaris hadapan kerana apa? Dia yang berdiri. Ataupun contoh lain, labisa karimun al-malbasa. Labisa karimun. Karimun ini adalah baris hadapan. Kerana apa? Kerana dia baris hadapan kerana dia adalah si pembuat. Dia yang melakukan perbuatan tersebut. Maka dia mesti berbaris hadapan. Itu dan ini adalah fi'il. Ini adalah isim. Kerana apa? Ada alif lam. Mudah. Karimun pun isim. Sebab apa? Tanda tanwin. Cuma tak tulis kat sini. Itu mudah. Itu tanda dia yang membuat, si pembuat. Contoh perkataan kita bagi begini. Umar sedang solat zuhur. Perkataan dia, Umar sedang solat zuhur. Perkataan dia adalah yusalli Umar az-zuhra. Az-zuhur. Yusalli Umar az-zuhur. Umar sedang solat zuhur. Yusalli, siapa yang melakukan solat? Umar. Maka dia adalah si pembuat. Bila disebut maka dia berbaris hadapan, iaitu yusalli Umaru az-zuhur. Yusalli Umaru az-zuhur. Kenapa? Dia yang melakukan perbuatan tersebut. Contoh lain, sikit. Laila sedang bersedih. Laila sedang bersedih. Apa perkataan dia? Hazina. Salah. Tahzanu Laila. Tahzan Laila. Laila tahzan. Ataupun boleh juga perkataan lain. Tahzan Laila. Laila sedang bersedih. Dia sedang bersedih. Maka tahzan di sini adalah fi'il. Dan Laila dia adalah pembuat, dia yang bersedih, dia yang melakukan perbuatan sedih itu. Dia yang sedang bersedih itu, maka dia mesti berbaris hadapan. Tetapi yang kat sini ada isu sikit. Sebab apa? Isu dia kerana bila ada namanya ni, perkataan ni namanya apa? Alif maqsurah. Alif maqsurah ini dia tidak boleh berbaris hadapan. Mana boleh? Layun. Apa? Sebab dia alif. Dia bukan ya. Dia macam mana? Dia tak boleh nak sebut. Jadi dia apabila tak boleh sebut, maka dia secara tak nampak. Dia kedudukan dia berbaris depan, tapi dia sebutan dia orang tak sebut dia berbaris depan. Dia sebut tetap Laila. Tahzan Laila. Begitulah. Anak laki-laki sedang bermain. Contoh, yal'abu al-tifl. At-tiflu. Dia berbaris di sini, baris depan. Sebab apa? Siapa yang bermain?
kanak-kanak itu yang sedang bermain, maka dia berbaris hadapan. Wallahu a'lam. Okey, selesai. Itu saja dulu. Wallahu a'lam. Sebab kalau kat sini dia adalah apa? Sebelum ni anda cerita dia adalah, ini adalah jumlah fi'liyah. Kerana perkataan ini, semua perkataan bermula dengan fi'il. Ini fi'il, 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 fi'il. Maka dia adalah jumlah fi'liyah. Wallahu a'lam bissawab.